Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatona binti Mak Basir bernombor metrik 051129. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang sistem undang-undang dan bidang kuasa Mahkamah Sivil di Malaysia. Struktur dan hierarki Mahkamah Sivil adalah seperti berikut. Yang teratas sekali adalah Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, dan di bawahnya terdapat beberapa mahkamah seperti Mahkamah Tinggi Malaysia, Mahkamah Session, Mahkamah Magistrate, Mahkamah Penghulu, Mahkamah Tinggi Borneo, Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Anak Negeri. Jadi, jom kita tengok bidang Mahkamah Sivil di Malaysia. Tahu ke belum apa bidang kuasa Mahkamah Penghulu? Okey, dengar sini. Mahkamah Penghulu merupakan mahkamah yang paling rendah di dalam peringkat mahkamah. Dan Mahkamah Penghulu hanya membicarakan kes-kes yang tidak melebihi RM500 dan kes-kes jenayah yang tidak melebihi RM25. Dan yang terakhir, Mahkamah Penghulu hanya melibatkan semua pihak yang berbangsa Asia yang boleh bertutur dan memahami bahasa Melayu. Mahkamah Magistrate terbahagi kepada dua, Magistrate kelas pertama dan Magistrate kelas kedua. Jom kita cakap tentang Mahkamah Magistrate kelas pertama. Di dalam kelas pertama ini terdiri daripada pegawai perkhidmatan kehakiman dan perundangan persekutuan, di mana di dalam mahkamah ini mempunyai bidang kuasa mendengar dan memutuskan semua tindakan sivil dan jenayah yang jumlah pertikaiannya tidak melebihi RM100,000 dan tempoh hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun. Seterusnya, Magistrate kelas kedua yang mana dianggotai oleh pegawai daerah, pegawai Jabatan Kehakiman dan jaksa pendamai. Mahkamah Magistrate kelas kedua mempunyai bidang kuasa mendengar dan memutuskan semua tindakan sivil yang jumlah pertikaiannya tidak melebihi RM1. Manakala bagi bidang kuasa jenayah, menjatuhkan hukuman tidak melebihi 12 bulan. Okey, seterusnya Mahkamah Session. Mahkamah Session tertinggi bagi hierarki mahkamah rendah, yang mana ia mempunyai kuasa untuk menjatuhkan apa-apa hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang selain hukuman mati dan terdiri daripada Hakim Mahkamah Session. Okey, seterusnya adalah Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi ditubuhkan oleh Perkara 121/1 Perlembagaan Persekutuan. Terdapat dua Mahkamah Tinggi iaitu Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Borneo, di mana setiap satunya adalah ketua hakim dan dianggotai tidak kurang daripada 4 orang hakim lain. Bagi Mahkamah Tinggi Malaya, ia diketuai oleh seorang hakim besar dan 47 orang lain kecuali selain diperintahkan oleh YDPA. Manakala Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak pula, ia diketuai oleh seorang hakim besar dan 10 hakim lain kecuali selainnya diperintahkan oleh YDPA. Dah bicara panjang kan? Adakah korang mengetahui berapakah jumlah pertikaian yang dibenarkan oleh mahkamah tersebut untuk membuat tindakan? Mesti tidak tahu kan? Okey, dengar sini. Mahkamah tersebut akan membuat tindakan sivil yang jumlah pertikaiannya tidak melebihi 1 juta. Dan mahkamah ini mempunyai kuasa untuk menjatuhkan apa-apa hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang selain hukuman mati.
Seterusnya, bidang kuasa rayuan Mahkamah Tinggi dalam perkara sivil di mana rayuan tidak boleh dibuat sekiranya nilai pertikaiannya kurang daripada 10,000 kecuali nafkah isteri dan anak. Bidang kuasa rayuan jenayah pula tidak mana rayuan tidak boleh dibuat bagi kesalahan yang dihukum denda tidak lebih daripada RM25. Bidang kuasa pengawasan ialah menyemak prosiding dan hukuman jenayah mahkamah rendah. Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa dalam membicarakan semua kes sivil dan jenayah. Bagi hal sivil termasuklah hal ehwal suami isteri, pelantikan penjagaan bayi, wasiat dan sebagainya. Manakala bagi hal jenayah termasuklah kesalahan terhadap negara. Mereka juga boleh menjatuhkan apa-apa hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang. Okey, Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan mewujudkan saluran tambahan bagi mendengar kes-kes rayuan dari Mahkamah Tinggi untuk mengurangkan beban Mahkamah Persekutuan. Jadi mereka memutuskan mana-mana kes rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi dan mendengar kes rayuan daripada Mahkamah Tinggi. Selain itu, mahkamah ini juga boleh mengenakan hukuman penjara atau hukuman mati. Kes yang melibatkan tuntutan tidak kurang daripada RM250,000 Malaysia. Seterusnya, mahkamah-mahkamah khas di Malaysia. Yang pertama, Mahkamah Khas Raja. Yang kedua, Mahkamah Juwana. Yang ketiga, Mahkamah Tentera. Seterusnya, Mahkamah Perusahaan. Yang seterusnya adalah Mahkamah Syariah. Dan yang terakhir adalah Mahkamah Anak Negeri. Seterusnya, Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan merupakan mahkamah tertinggi dan mahkamah terakhir untuk membuat rayuan di Malaysia. Peranan utamanya ialah untuk menentukan sama ada undang-undang yang digubal di Parlimen atau Dewan Negeri adalah sah atau tidak kerana di luar bidang kuasa masing-masing. Seterusnya adalah Mahkamah Tentera. Mahkamah Tentera terdiri daripada seorang presiden dan tidak kurang daripada 2 orang pegawai lain. Mahkamah Tentera boleh membicarakan sesiapa sahaja yang tertakluk di bawah Akta Angkatan Tentera 1977. Mahkamah Khas Raja terdiri daripada Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan sebagai pengerusi, hakim-hakim besar, Mahkamah Tinggi dan 2 orang yang lain yang memegang atau pernah memegang jawatan sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan atau Mahkamah Tinggi yang dilantik oleh Raja-Raja. Yang kedua, Mahkamah Raja mempunyai bidang eksklusif membicarakan semua kesalahan yang dilakukan di dalam persekutuan oleh YDPA. Mahkamah ini ditubuhkan oleh Akta Perusahaan 1967 kurungan Akta 177 Seksyen 21 kurungan 1 di mana ia terdiri daripada seorang presiden yang dilantik oleh YDPA dan satu panel yang mewakili majikan dan pekerja yang semuanya dilantik oleh menteri. Mahkamah ini membicarakan kes pertikaian antara majikan dan pekerja. Keputusan atau perintah mahkamah ini adalah muktamad dan konklusif, tidak boleh dicabar, dirayu, disemak atau dipersoalkan di mana-mana mahkamah. Buah negara di Malaysia Timur iaitu Sabah dan Sarawak. Mahkamah Anak Negeri Sabah dikawal oleh Ordinan Mahkamah Anak Negeri Sabah 1992 yang terdiri daripada Mahkamah Anak Negeri MAN, Mahkamah Anak Negeri Daerah MAND dan Mahkamah Rayuan Anak Negeri MRAN.
Mahkamah Anak Negeri Sarawak pula, mereka dikawal oleh Ordinan Mahkamah Anak Negeri Sarawak 1993 yang terdiri daripada Mahkamah Ketua, Mahkamah Penghulu, Mahkamah Daerah Anak Negeri dan Mahkamah Rayuan Anak Negeri. Kes-kes yang membicarakan kebiasaannya berkenaan dengan pelanggaran undang-undang atau adat-adat negeri.